KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa, tepat jam 2 petang anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Kita bertemu lagi untuk hari ini. Dan untuk hari ini kita nak belajar satu subjek yang saya rasa untuk murid-murid menengah atas ni mereka sangat familiar, iaitu produksi reka tanda. Kita nak belajar mengenai logo. Mungkin cara nak buat logo macam mana ataupun cara yang tepat untuk penghasilan sesebuah logo yang menarik. Itu nanti kita akan tanya guru kita. Tapi sebelum itu sedikit pesanan ringkas sebelum nak sampaikan kepada anda yang berada di rumah untuk kekal berada di rumah. Patuhi SOP. Kita masih lagi berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 dan juga syabas kepada semua yang dah daftar untuk program vaksinasi. Ingat, kita masih lagi belum menang. Jadi lindung diri kita untuk kita lindung semua. Jom kita berkenalan dengan guru kita untuk petang ini. Ayuh kita saksikan Profil Guru. Dia cikgu kita untuk petang ini, Cikgu Tun Abdul Rahman. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu, sihat? Alhamdulillah, sihat adanya. Sihat seadanya. Nampak sihat cikgu. Datang dari Sekolah Menengah Kebahasaan Tengku Menteri, Perak. Ya, di Cangkat Jering. Wah, Cangkat Jering. Orang Cangkat Jering mungkin kenal lah cikgu ni. Famous ni. Okey, cikgu, sebelum kita nak berbicara lebih lagi tentang subjek ni, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu, cikgu. Silakan. Okey, nama saya Tun Abdul Rahman bin Zamil. Saya mengajar di SMK Tengku Menteri Cangkat Jering. Tak lama sangat, 15 tahun mengajar di Tengku Menteri. Dan sekarang masih, dan saya rasa saya akan kekal di sana. Yelah, tu sekolah kebanggaanku. Sekolah kebangsaan, kesayanganku cikgu kan? Okey, cikgu pun memenangi banyak anugerah juga. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang merupakan pengubal untuk di SKP juga, betul cikgu? Ya, di SKP, ya betul. Okey, baik. Sebelum kita mulakan kelas kita cikgu, kita di Didik TV sangat menitik beratkan aspek penjagaan SOP. Jadi saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Okey. Dan juga saya. Okey, Cikgu Tun Abdul Rahman ataupun lebih mesra disapa Cikgu Tun? Cikgu Tun, boleh Cikgu Tun Boleh, no problem. Okey, Cikgu Tun, hari ini kita nak belajar tentang produksi reka tanda ataupun topiknya ialah lakaran logo untuk murid-murid menengah atas, Cikgu. Ya, menengah atas, tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Mungkin Cikgu boleh cerita sikit sebenarnya subjek ni merupakan subjek elektif ke? Subjek ni tentang apa ataupun topik ni tentang apa, Cikgu? Okey, kalau kita tengok balik, subjek overall is produksi reka tanda. Produksi reka tanda adalah subjek dia, tapi untuk kali ini kita akan pergi pada subtopik, itu modul kedua, produksi grafik. Dia dibuat secara manual 100%. Jadi subtopik dia adalah tajuk kecil dia adalah lakaran logo. Jadi proses macam mana kita nak belajar membuat logo supaya dia jadi benda yang betul dan bukan tak betul. Jadi benda yang betul. Sebab kalau kita tengok kat sekeliling kita ni banyak sangat logo kan cikgu? Ya, betul. Mungkin dekat pakaian kita pun ada logo yang mungkin kita tak perasan. Ya, itu yang cikgu nak fokuskan untuk hari ini tentang logo. Dan bagaimana pula mungkin ada objektif pembelajaran cikgu? Ya, objektif pembelajaran sebab dia adalah basic. Maknanya kita asas untuk kita belajar further step. Lepas ni kita akan masuk kepada reka bentuk grafik 100%. Jadi this is basic, manual, dan juga lepas ni kita akan pergi kepada komputer. Jadi yang ini adalah basic, so kita kena belajar, kena ambil perhatian bahawasanya basic adalah penting. Macam mana pun kalau kita tak ada komputer, kita ada knowledge pasal macam mana nak buat kalau manual. Macam tu. Okay, dan hari ini kita nak fokus 100% kepada manual cikgu untuk manual kelas kita satu jam hari ini. Yang di atas meja ni cikgu, mungkin cikgu boleh bercerita sikit tentang logo ni, mungkin hasil cikgu ataupun hasil anak-anak murid cikgu ke? Okey, yang ada kat sini semua adalah hasil anak-anak murid saya. Jadi kalau kita tengok sebelah sana, kalau ikut ada 4 jenis logo yang ada.
logo huruf, logo representasi, logo huruf dan representasi, logo simbol. Itu adalah 4 jenis yang biasanya kita ada di dalam pasaran sekarang ni lah. So jenis-jenis logo ni lah yang menentukan apa yang kita nak sampaikan. Oh, okey. Right. Tentang sesebuah produk tu, sesebuah cikgu. Produk ataupun badan korporat. Baik, jadi saya nampak banyak logo ni. Ya, Logo banyak TV3. Mana logo Didik TV? Logo Didik TV kejap lagi kita buat sama-sama, cikgu. Sebab lepas ni logo dia ada kat TV belakang tu. Belakang ni besar jelas kan. Okey, tak apa. Sekejap lagi kita nak buat satu aktiviti dengan cikgu, iaitu aktiviti lakaran logo. Betul, cikgu? Betul. Kalau macam tu kita berhenti berehat dulu, cikgu? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana kalau nak tahu bagaimana hasil ataupun nak menjadikan sebuah logo secara manual yang tepat. Kita akan kembali selepas ini. Ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah melalui Didik TV KPM, pendidikan maya yang meliputi kurikulum kebangsaan, dikendalikan oleh guru-guru berpengalaman untuk murid-murid prasekolah, rendah dan menengah. Pembelajaran kini lebih menyeronokkan bila-bila masa di mana jua. Hanya di NTV7. Didik TV KPM. Hi, I'm Farah N, National Artistic Gymnast. Due to the COVID-19 pandemic, I am unable to compete for now. As athletes representing Malaysia, we just want to make Malaysia proud. But any form of sporting competition is unlikely now unless we all get vaccinated. I plan to be. And I encourage everyone else to do the same. Listen to your medical experts. The vaccine isn't just crucial for us alone. It protects everyone around us. Lindung diri, lindung semua. Nabi SAW ni demam dia lebih lagi berat. Bacaan Al-Quran ni dia mempunyai gelombang yang menenangkan. Salat yang paling berat dirasakan ke atas golongan orang munafik ini adalah salat Isya. Sebagaimana kita maafkan orang, Allah juga akan maafkan kita. Kita sayang dia kerana Allah, dia sayang kita kerana Allah. Itu satu nikmat yang paling besar. Mina doakan untuk Abang dan Umi panjang umur, Allah sayang. Didik TV KPM. Elakkan jangkitan wabak COVID-19. Amalkan rutin kebersihan dengan teliti, terutama mencuci tangan dengan bahan disinfeksi. Amalkan menutup hidung dan mulut jika bersin dan batuk. Elakkan menghadiri perhimpunan atau tempat awam yang sesak. Jika simptom berikut muncul, dapatkan rawatan dengan segera. Maklumkan sejarah perjalanan anda kepada doktor yang merawat. #MPB Prihatin. Didik TV merupakan platform terkini pendidikan. Kita akan melalui satu momen di mana perkongsian ilmu itu sangat jelas. Tip-tip yang mudah, teknik-teknik yang berkesan, guru-guru yang berpengalaman. Mari kita sama-sama menonton Didik TV. Sekarang, saya dapat mengikuti pelajaran dengan lebih jelas. Melalui pembelajaran ini, saya berasa lebih yakin untuk menghadapi peperiksaan. Terima kasih Didik TV. Kembali bersama kami di Aktif Didik TV dan ini episod kemahiran sukan hoki. Medan asas dalam sukan kriket. Kemahiran sukan olahraga. Ini masa untuk kita belajar kemahiran sukan. Jom. Baik, kembali kita di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Tun Abdul Rahman. Okey, Cikgu. Di kelas mahir kita untuk segmen yang kedua ni, Cikgu, ada aktiviti lakaran yang Cikgu nak lakukan. Ya, betul. Lakaran apa tu, Cikgu? Okey, kalau kita tengok, dia adalah satu proses ya. Proses macam mana untuk membuat sebuah logo mengikut proses. Dia akan melalui proses dia panggil thumbnail sketch. Thumbnail sketch ni yang lain tu saya cerita untuk slot yang satu pasal lah ya.
untuk thumbnail sketch ni adalah dia panggil nama thumb kan, kecil. Kecil dia adalah lakaran bebas yang dia adalah lakaran untuk mewujudkan idea-idea yang banyak idea macam mana kita nak develop ideas. Maknanya apa yang kita tengok mungkin kita boleh tiru sikit. Kan? Mungkin kita boleh tiru sikit tapi sebenarnya mungkin kita akan extract apa yang kita lukis dan kita akan kembangkan lagi sehingga dia menjadi satu bentuk yang betul-betul kena dengan apa yang kita nak sampaikan. Okey. Alright. Okey. Jadi apa bahan yang kita perlukan, cikgu? Okey. Untuk setakat ni kita hanya perlukan pensel. Sebenarnya medium kita tak kisah nak pakai apa. Sama ada kita pakai pensel, kita boleh pakai pen, kita boleh pakai marker, apa saja sebab dia adalah satu lukisan yang bebas. Tapi hari ni biasanya dengan anak-anak murid kita di sekolah kita pakai pensel lah. Nak pakai pensel warna pun boleh, ikut keselesaan masing-masing sebenarnya. Okey, saya dah tetapkan satu yang kita nak buat hari ini adalah platinum. Semua orang suka platinum. Platinum sangat mahal. Okey, namanya adalah Platinum Sapphire. Okey, Platinum Sapphire. Sapphire Company. Wow. PSC, maknanya PSC ni saya create sendirilah. Saya wujudkan sendiri supaya orang nampak dia satu benda yang sangat berharga. Itu adalah satu company dia, syarikat ya. Platinum mahal. Sapphire pun mahal dan juga syarikat dia company. PSC, okey. Mula-mula kita tulis PSC dulu. Boleh nampak PSC. Okey, macam mana kita nak buat PSC Platinum Sapphire tu batu lah kan. Okey, kita just develop, kita conteng dulu, kita cari idea macam mana nak dapat idea. Okey, kita start dengan P ke kan? Start dengan P ke? P macam mana P? Okey. P. Kalau ini kan cikgu menggunakan pensel apa cikgu? Selalu pensel ni ada banyak jenis kan cikgu? Pensel 2B adalah yang terbaik. Sebab dia mudah dipadam, warnanya tak nipis sangat. Pekat sangat, betak, jadi semua senang ya. Okey, kita tengok P, S. Conteng jadi dulu untuk dapatkan the first idea. Dan C. Saya nampak kat situ cikgu ada buat garisan-garisan tu untuk apa cikgu? Okey, ini adalah garisan binaan. Garisan binaan. Jadi garisan ni kita buat supaya kita jadi guide untuk kita ya. Okey, katalah macam tu. Nampak macam tak menarik kan? Tak apa, kita akan buat lagi bagi menarik. Sebab itulah dia adalah proses. Sebab itu kita kata lebih banyak kita melukis. Mungkin kita ada banyak contoh kita boleh tengok kat Pakcik Google. Uncle Google, kita boleh tengok macam-macam jenis logo yang ada. Contohnya logo yang ada kat depan tu kita boleh jadikan dia guidance ataupun jadikan panduan. Okey. Tak apa, kita lukislah macam lain pula. Ketiklah 3 segi. Kita ambil sini. Okey. Saya pun nak cubalah cikgu, boleh cikgu? Betul, saya dah bagi kertas tadi tak ni apa lupa pula. Tak apa, saya cuba. Kita P S, mungkin S macam tu. Okey. Saya cuba. Cikgu, memang kena buat ke garisan binaan tu cikgu? Tak semestinya. Tak apalah kalau saya tak buat. Mengikut keselesaan masing-masing sebenarnya. Okey, boleh. Okey. Lepas tu kita buat lagi. Saya buat jadi apa ni cikgu? Okey, tak apa. Tak apa. It's a good step. It's a good move. Mungkin 4 segi, mungkin 3 segi, mungkin 8 segi, mungkin bersegi-segi kan. Kita tak tahu lagi. Sebab itu adalah proses development ideas. Okay. Dan untuk proses ni memang macam cikgu katalah contoh-contoh sekadar draft sahaja kan lakaran. Draft, lakaran. Ia adalah lakaran bebas. Yang penting dia adalah lakaran bebas. Lakaran bebas ni kita tak tertakluk dengan pembaris, dengan jangka sudut. Jadi conteng. Dia akan keluar idea, macam-macam idea. Okey, kita tengok dekat sini. Kita boleh tengok dekat semua benda ada, kita boleh tengok kan. Betul. Okey. Dan tadi macam cikgu kata kita pun boleh jadikan medium internet sebagai satu rujukan untuk kita kan cikgu. Ada ke website-website macam selalu cikgu terangkan ataupun kenalkan dekat anak-anak murid cikgu? Okey, biasanya kita pergi dekat Google.
kita pergi dekat Google Image. Google Image? Type contoh dia logo korporat. Dia akan keluar logo korporat. Macam-macam rupa logo korporat ada. Kata kita ada logo simbol. Type je logo simbol, dia akan keluar bermacam-macam jenis logo simbol yang ada, bermacam-macam logo huruf yang ada. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai rujukan, tempat rujukan. Contoh dia macam ni. Macam mana saya buat lagi ya? Okey, boleh bulat macam tu pun boleh. Logo pun ada banyak jenis juga. Tapi yang untuk thumbnail ni, kita boleh campur-campur elemen apa-apa ke cikgu? Dia sebenarnya dia lebih terbuka. Dia jangan kita statikkan dengan satu jenis logo. Nanti kita punya idea akan terbantut. Kan? Jadi kita lepaskan dulu, buatlah logo yang ikut kita rasa, apa yang kita tengok. Jadi secara tak langsung dia semuanya dapat keluarkan idea, curahkan idea supaya tidak statik. Betul. Tidak statik. Okey. Saya cuba contoh lagi sekali. Saya pun sebab ni pasal platinum. Okey. Memang susah kita nak ni platinum sebab platinum tu dia besi kan. Betul. P. Okey, ni untuk saya. Saya buat macam ni. Okey. Okey, baik. Ini memang betul-betul conteng cikgu saya punya ni. Tak apa, itulah dia katanya perkembangan idea macam ni kita nak develop. Tak kisah ada rupa mana pun. Kalau yang untuk perkembangan idea ni kan cikgu akan ada markah ke selalu kalau peperiksaan? Okey, perkembangan idea ni adalah satu step. Dia ada penilaian yang kita akan nilai, iaitu dia adalah penggunaan alat tulis. Alat lukis. Mana alat lukis ni sama ada kita pakai 1, 2, 3, maknanya sekepelbagaian alatan yang kita pakai ya. Yang itu ada markah tu untuk penilaian kerja khusus. Sebab dia adalah kerja khusus punya penilaian kan. Dan ada berapa banyak cikgu jenis lakaran yang kita boleh hasilkan untuk penghasilan sesebuah logo? Dia bergantung pada kerajinan anak-anak kita. Bergantung pada murid lah ya. Bergantung pada murid. Kalau ada nak buat sampai 7 boleh. Kalau dia rasa 1 tu dah cantik boleh terus proceed lah cikgu. Itu bergantung juga pada cikgu tu. Sama dia boleh menerimanya ataupun tak. Tapi proses yang sangat panjang sebenarnya. Tapi macam mana anak murid kita tu sendiri sama ada dia boleh dapat cepat, tangkap cepat. Okey, ini saya punya PSC. Saya cukup dengan 1. Saya tengok cikgu punya ada macam-macam dimensi. Ada 2D, ada 3D. 2D ataupun 3D hanyalah ilusi dia. Tapi kebanyakan logo adalah 2D. Logo 2D. Logo mesti 2 dimensi. Untuk dapatkan mungkin dapat idea macam mana nak develop, kita akan buat 3D, kalau boleh 4D pun tak kisah. Okey. Dan ini logo, dan untuk penghasilan sebuah logo cikgu dia selalu ada cerita dia kan cikgu? Dia ada cerita dia ada sebab dia, dia kenapa dia kan adalah di sebalik logo tu. Di sebalik logo tu kenapa kita pilih warna ni, kenapa bentuk begini, dan juga semuanya bercerita. Betul, semua ada semua dia berbentuk visual. Cerita yang berbentuk visual. Jadi kita boleh teruskan lagi, kita conteng lagi macam mana lagi? Mungkin 3 segi dah, 4 segi dah. Apa lagi nak buat? Saya buat, kalau saya buat macam ni mungkin kecil saja, tapi ini baru first draft saya. Ya, betul. Saya akan buat lagi banyak. Kan ini saya punya. Boleh saya cerita sikit cikgu? Saya punya. Boleh. Saya punya ni sebabnya saya tahulah betul ke tak kan, tapi menurut imajinasi saya lah. Dia tak sebab ada kata yang tak betul, semua betul. Sebab dia platinum kan cikgu. Jadi platinum saya buat dia ala-ala diamond, walaupun sebenarnya dia bukanlah berbentuk diamond, tapi saya nak jadikan dia diamond sebab eksklusif. Diamond dia ini ialah saya punya S. Dan ini ialah C saya. Alright. Dan bawah ni ialah shadow sebab saya bayangkan ada cahaya yang menyebabkan diamond tu berkilauan. Gemerlapan. Itu saya punya logo. Cikgu punya logo mungkin cikgu boleh tunjuk sikit. Okey. Ada banyak yang saya dah develop. Jadi kita tengok. Ada macam-macam rupa, macam-macam bentuk. Kita tengok, kita buat pelbagai bentuk.
dan saya nampak daripada apa yang saya buat, kita boleh pilih satu dan juga kita kembangkan kepada semi komprehensif, sebab kita ada step tadi kan. Thumbnail satu, yang tu kita akan pergi pada semi komprehensif dan komprehensif. Jadi saya akan ambil yang ini. Wow, itu dan macam kita akan bawa ke sebelah sana. Kita logo superhero, cikgu. Ya, mungkin superhero, tapi kita boleh kembangkan lagi sikit supaya dia boleh suit dengan apa yang kita nak sampaikan itulah. Baik. Okey, itu logo yang cikgu pilih. Yeah. Dan sebab cikgu memilih logo tersebut? Okey, dia kalau kita tengok dia berbentuk 3 segi. Okey. Dia adalah platinum, dia adalah sapphire dan dia adalah berbentuk going towards bentuk batu permata. Batu permata. Mungkin cikgu boleh tunjuk dekat kamera. Mana ya? Okey. Okey. Mungkin cikgu boleh tunjuk kat kamera mungkin supaya kita mereka boleh nampak macam mana. Yang ini. Yang ini. Dan kita akan bawa untuk langkah seterusnya. PSC dan P kat situ cikgu saja buat dia terbalik. Dia tak ada masalah untuk terbalikkan ke tak betul ke, sebab kita ada proses lagi selepas ini untuk kita develop lagi. Maknanya this is the first step. Jadi yang ini adalah lakaran bebas. Jadi kita boleh melukis, kita boleh menconting supaya kita nampak macam mana idea kita develop. Baik. Dan untuk lakaran awal ni kan cikgu, perlu ke kita terus letak warna untuk kita fikir nak warna apa, ataupun tak payah lagi lakaran awal ni? Okey, sekiranya kita rasa perlu, kita boleh taruh warna, tak ada masalah. Mungkin kita nak cari idea macam mana kita nak nampakkan benda tu. Nak nampakkan, kita boleh colour, kita boleh warna, tak ada masalah. Contohnya warna merah. Boleh terus warna. Thumbnail tak ada masalah. Warna pun boleh, tak warna pun tak apa. Okey, warna apa lagi? Kita taruh warna kuning. Okey. Lakaran awal ni dipanggil thumbnail sebab dia kecil, cikgu? Ya, thumbnail tu kecil. Kita tak buat besar-besar, kita tak pakai pembaris, kita freehand. Jadi kita boleh conteng ikut suka hati kita. Jadi kita lagi banyak ruang untuk kita develop kita punya idea. Jadi contoh dia macam tu. Mira tengok. Baik. Wow. Saya dah warnakan dia. Itu antara contohlah penghasilan untuk thumbnail ni. Okey. Selepas ni cikgu. Saya dah warnakan tu. Tadi tak warna, saya dah warnakan. Okey. Dalam proses ini dia tak ada masalah. Boleh warnakan, tak warna pun tak apa, sebab kita akan pergi kepada proses seterusnya. Kita akan develop balik. Alright. Okey, dan proses seterusnya ialah proses untuk lakaran separa penuh dan juga lakaran penuh. Ya, lakaran separa penuh dan juga lakaran penuh. Okey, dan untuk lakaran separa penuh tu macam manalah pula kan? Saya pun tengah tertanya lakaran separa penuh dan juga lakaran penuh. Kalau dah thumbnail pun saya rasa dah okey dah tu. Mungkin menurut cikgu ada lagi yang kurang, nak tambah sikit lagi. Ini antara 4 contoh lakaran untuk logo. Yang nanti mungkin cikgu nak tambah nombor pula ke? Ada elemen nombor ke? Mungkin boleh berlaku kan? Kita tak tahu. Kita kena tengok macam mana kita develop seterusnya kan. Okey, kalau macam tu kita berhenti berehat dulu, cikgu. Okey, boleh, tak ada masalah. Kita berhenti berehat seketika. Kepada murid-murid yang berada di rumah, inilah masa untuk berehat ni. Anda boleh mungkin sediakan lakaran anda juga. Boleh ikut cikgu, step yang cikgu nak tunjukkan kepada anda di rumah. Mungkin warna, daripada seginya baru nak bancuh watercolour ke, cikgu. Jadi kita berhenti berehat dulu. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Aktif Didik TV dan ini episod Kemahiran Sukan Hoki. Kemahiran asas dalam sukan kriket. Kemahiran sukan olahraga. Ini masa untuk kita belajar kemahiran sukan. Jom. Didik TV sangat membantu dalam persiapan saya menuju ke SPM. Jadi saya harap Didik TV dapat diteruskan pada masa akan datang.
Anda positif COVID-19 tetapi tidak bergejala atau bergejala ringan? Perlu menjalani pemantauan kendiri di rumah? Ikuti langkah kuarantin kendiri yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Duduk di bilik berasingan daripada ahli rumah yang lain. Lebih baik jika mempunyai kemudahan bilik air peribadi. Jika terpaksa berkongsi, pastikan bilik air dibersihkan atau disinfeksi setiap kali selepas digunakan. Pantau diri sendiri setiap hari untuk gejala. Hubungi 999 jika gejala anda bertambah teruk. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau gunakan pensanitasi tangan. Pakai pelitup muka dan pastikan penjarakan fizikal 1 hingga 2 meter dengan ahli rumah yang lain. Bersama putuskan rantaian COVID-19. Ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah melalui Didik TV KPM, pendidikan maya yang meliputi kurikulum kebangsaan, dikendalikan oleh guru-guru berpengalaman untuk murid-murid prasekolah, rendah dan menengah. Pembelajaran kini lebih menyeronokkan bila-bila masa di mana jua. Hanya di NTV 7. Didik TV KPM. Nabi SAW ni demam dia lebih lagi berat. Bacaan Al-Quran ni dia mempunyai gelombang yang menenangkan. Salat yang paling berat dirasakan ke atas golongan orang munafik ini adalah salat Isya. Sebagaimana kita maafkan orang, Allah juga akan maafkan kita. Kita sayang dia kerana Allah, dia sayang kita kerana Allah. Itu satu nikmat yang paling besar. Umi doakan untuk Abang dan Umi panjang umur, Allah sayang. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Tun untuk kita belajar produksi reka tanda di dalam topik lakaran logo. Mereka dah bersedia dengan pensel warna, kertas warna, kertas lukisan yang masa Cikgu telah sediakan juga. Dan sekarang ni Cikgu, kita dah nak masuk yang kedua. Thumbnail dah siap sedia. Thumbnail dah siap. Jadi kita akan pergi kepada semi-komprehensif. Jadi kita ambil balik logo yang kita dah lukis tadi. Baik. Okay. Kita draw balik. Akan lukis semula. Skil dia mungkin besar sikit. Tadi Cikgu kata ini ialah semi-komprehensif ataupun separa penuh. Apa tu Cikgu maksud dia? Tak faham definisi dia Cikgu. Okey, dia separa penuh adalah dia dah berwarna. Dia dah mirip-mirip nak pergi kepada penuh. Tapi bukan lagi. Maknanya kita boleh still develop lagi. Kita boleh ubah lagi daripada apa yang ada. Contoh dia kita macam ni tadi. Komprehensif, P. Okey. Kita conteng balik. Memang banyak kali lukis. Tak ada masalah. Kita ikut saja semula lah. Ikut balik. Tapi kalau yang untuk kita dah masuk separa penuh ni Cikgu, kita dah memang kena ikutlah lakaran tu. Kita tak boleh dah nak tukar kepada bentuk lain pula. Bentuk lain tak boleh dah. Okey, secara asas dia adalah kita dah nampak bentuk dia, okey. Rupa dia kita dah nampak rupa dia. Jadi more or less kita akan ikut, itulah guidance kita. Let's say kalau kata tiba-tiba kita buat bulat. Kita dah buat bulat. Bila kita dah buat bulat, dia akan jadi tadi fikir yang sana lawa. Lepas tu tengok bulat macam cantik pula. Jadi perempuan tu dah hilang. Jadi sepatutnya kita concentrate bila kita kata dah buat 3 segi, mungkin kita akan ubah sikit. Sikit-sikit je lah. Tak adalah banyak sangat kan. Jadi kalau kata kita dah ubah banyak sangat, jadi kita tak berlaku proses tu. Dia jadi benda yang lain, benda yang berbeza. Jadi mungkin kita sekarang ni kita dah tengok ya. Saat di P kita buat terbalik, kita try buat lagi. Mungkin kita dah boleh pakai alat lukis. Bila masuk untuk separa penuh dah boleh pakai pembaris lah. Dah boleh pakai pembaris, kita boleh tengoknya. Say itu pun kita tidak terikat lagi dengan saiz, dengan nihar, dengan kita boleh, tapi maksudnya apa yang kita buat tu lebih tepat, lebih tepat.
lebih tepat. Dia tidak berskala tapi dia nampak lebih kemas. Okey. Mungkin S tadi masih lagi conteng tapi saiznya mungkin berbeza. Betul. Okey, bila saya tengok cikgu buat macam ni kan cikgu, ada tak selalu kesilapan ataupun kesalahan yang murid-murid lakukan di sekolah cikgu? Biasanya kalau ikut proses yang mula-mula tadi, dia sendiri pun tak faham bila kita kata murid-murid ni dia mungkin daripada sekolah kita biasa develop dia biasanya dia statik. Bila dia ingat lukisan, bila ingat melukis, even though kita kata thumbnails, dia akan terikat dengan pembaris dan juga pensil dan dia berskala, mesti skala. Mana kalau melukis mesti ada skala. Walaupun sebenarnya kita skala kita pakai kemudian. Yang mula-mula kita kena lukis dulu, dapatkan idea dulu. Lepas tu dah refine benda tu, dah cantik benda tu, barulah kita transfer dia menggunakan skala. Okey. Sebab tu saya buat, kalau tengok saya buat contoh-contoh saja. Yang penting yang dikatakan developments of ideas. Maknanya dia macam mana kita bentuk, macam mana kita olah supaya dia menjadi lebih berstruktur, lebih cantik. Okey, tadi kita tengok PSC kita dah ambil 3 segi. Jadi kita akan duk main dalam ni jelah 3 segi. 3 segi je lah kan. Kita dah ambil 3 segi. Kita dah tetapkan ke? Okey, mungkin 3 segi ni kita akan buat mungkin dome. Kan? Kita tambah sikit. Dah macam aiskrim pula kan? Itulah macam aiskrim dia juga. Terus hilang pula saya punya besi batu pemata saya tadi. Tak apa, kita tengok dulu. Sebab dia tak salah. Ingat? Semuanya tak salah. Yang salahnya kalau tak mahu mencuba. Betul. Okey, dan bila saya tengok cikgu dah buat 3 lakaran ni kan cikgu, untuk separa penuh ni, berapa lakaran yang sepatutnya murid hasilkan? Bergantung juga. Dia juga bergantung pada pelajar tu sendiri. Macam mana dia boleh kembangkan idea. Sebenarnya benda ni dia boleh dapat dengan berbincang dengan rakan-rakan sekeliling, berbincang dengan cikgu. Jadi dekat situ mungkin kalau satu orang satu idea, betul? Betul. Kalau kata 2 orang, mungkin jadi 5 idea. Mungkin campur gabungan lah, mungkin jadi 10 idea. So dia tidak tertakluk pada sesuatu yang patah. Betul. Okey. Mungkin kita tambah sikit. 3 segi lagi. 3 segi lagi, cikgu. 3 segi lagi. Kali ni kita buat dia dramatik sikit. Selalunya berapa cikgu kalau anak murid cikgu buatlah dekat sekolah yang cikgu tengok-tengok kan, cikgu macam wow, inilah murid contoh saya. Saya zalim sikit. Cikgu, alah Pak. Cikgu garang ke cikgu kat sekolah cikgu? Garang-garang manja. Garang manja lah. Garang untuk mendidik kan cikgu, tak apa. Okey. Selalu kalau di sekolah cikgu macam untuk mendapatkan mata penuh lah, orang kata markah yang banyak, untuk cikgu menilai. Jadi mungkin ada sedikit orang kata rahsia ataupun teknik lah daripada cikgu, tips cikgu sikit. Okey, kalau kata nak ni kena ikut cakap lah, ikut kata sebenarnya. Ikut cakap cikgu. Ikut kata kita. Biasanya cikgu tidak menzalimi anak-anak murid dia. Betul. Itu je tips cikgu. Betul-betul short and sweet. Dengar kata. Okey, cikgu sekarang dah buat 4 lakaran dan sekarang tengah buat lakaran yang kelima. Mungkin selepas ini cikgu boleh tunjuk kepada kamera bagaimana untuk 5 lakaran separa penuh cikgu. Nampak mungkin kita boleh buat macam ni. Kita boleh buat macam ni. Kan? Kita boleh dudukkan di dalam 3 segi. Okey. Saya kira kalau kita nak menghasilkan sesebuah lakaran ni cikgu, sebenarnya kita kena berada di tempat yang tenang. Ya, betul. Situasi yang tenang supaya idea tu datang dengan baik kan cikgu. Baik. Ya, betul. Tak boleh buat dalam keadaan yang rushing lah. Okey, mungkin kita ada sedikit idea daripada sini. Okey. Lepas tu kita boleh transfer balik. Dah banyak sangat dah ni. Dah conteng sini. Okey. Mungkin Mira pun boleh temankan saya buat lagi mungkin idea. Boleh. Tak ada masalah. Daripada 3 segi ni kita tengok macam mana. Saya cuba untuk 3 segi. Okey. Saya pun menggunakan 3 segi juga cikgu Ya, itu kita punya basic tadi kan. Okey.
Conteng-conteng je macam cikgu kata. Conteng-conteng saja. Okey, ini saya punya. Itu cikgu punya. Lepas saya dah buat ni, saya nak warna. Agak-agak boleh ke cikgu kalau saya nak warna? Boleh kalau kita nak dapatkan idea untuk ni apa salahnya? Tak ada masalah. Okey. Habis tu cikgu bila proses mewarna tu kita boleh lakukan cikgu? Sekarang pun dah boleh ke? Kita boleh teruskan. Boleh. Okey. Boleh teruskan warna terus pun boleh. Kalau nak tak nak warna pun boleh. Kita boleh dapatkan idea daripada mungkin dapat warna tu kita boleh dapat idea. Kita boleh dapat warna semasa ni lah, semasa separuh penuh ni lah cikgu, betul? Ya, separuh penuh ni. Okey. Baik. Saya warna je lah, tapi saya warna pakai pensel biasa je lah cikgu. Pakai watercolour. Okey, tak ada masalah. Ni cikgu buat lagi sekali ni untuk yang masih lagi dalam separuh penuh cikgu? Ya, separuh penuh lagi. Okey, separuh penuh. Lepas tu mungkin. Okey. Ini secara manual lah untuk kita menghasilkan sesebuah logo. Sekarang ni zaman IT, zaman teknologi ni cikgu pakai komputer je lah, lebih mudah kan? Sebab tu untuk mata pelajaran ni, subjek ini, yang ini saja manual. Yang lain semua komputer. Sebab tu saya cakap ini adalah basic dia. Bila kata-kata basic, maknanya more or less, maknanya anak-anak murid tahu. Betul. Faham macam mana struktur satu logo tu terjadi. Jadi kalau kata masuk dalam komputer dia tak ada masalah lah dah. Sebab dia boleh buat manual. Betul. Betul Okey. Tapi untuk menghasilkan sesebuah manual pun ambil masa. Jangan kira macam nanti mungkin mereka dah di dalam prospek kerjaya kan. Dapat klien, jangan klien rasa macam alah logo je. Sebenarnya logo je tu pun memainkan idea yang banyak. Kita nak curahkan idea. Ya, betul. Nak fikir bagaimana. Okey, kalau ikut. Okey. Dah Mira? Saya sudah, cikgu punya? Saya punya pun sudah. Saya dah dapat. Wow, cantiknya cikgu punya. Yang telah saya dapatkan idea. So, this is yang ini adalah semi comprehensive. Saya dah refinekan. Jadi dia ada P, S dan juga C. Kita tengok Okey. Tengok kat sini. Wow, PSC. PSC. Tapi yang ini masih lagi dalam semi komprehensif. Semi komprehensif. Memang kita dah nampak line, kita dah nampak kemas kat situ. Kemas saiznya dah betul. Okey. Tapi ini semi komprehensif. Jadi untuk langkah seterusnya adalah kita akan pergi kepada komprehensif. Komprehensif maknanya kita buat lagi kemas. Okey. Kalau untuk semi komprehensif ni mungkin dalam semi komprehensif ni kita boleh dah main warna. Mungkin kita boleh main warna. Sapphire warna apa? Warna apa cikgu? Apa tu cikgu? Sapphire tu warna apa? Sapphire? Sapphire. Sorry. Sapphire. Sapphire. Sapphire warna hijau cikgu. Hijau. Hijau biru kan? Hijau biru. Hijau. Bolehlah cikgu hijau biru. Boleh. Betul. Mungkin kita akan color untuk dapatkan idea. Kalau ini cikgu menggunakan color pensel, kalau guna color air boleh ke cikgu, watercolor? Okey, untuk modul ini, untuk kerja manual ni, kita harus menggunakan warna poster ataupun warna mural color. Mural color macam ni. Kita ada warna biru, warna purple. Sebab dia bersifat legap. Kalau kita pakai warna air, dia adalah jenis opaque, dia jadi nipis. Jadi lama-lama kertas pun kembang, habis rosak semua. Tapi untuk dapatkan idea, kita akan pakai warna pensel warna sebab dia lebih mudah, cepat, jadi tak ada banyak masalah. Betul. Mudah dia pasti, tak ada alasan lah untuk tak nak warna. Tak ada alasan untuk tidak warna kan. Pernah terjadi ke cikgu, ada murid yang terlupa untuk warna ke? Ada juga, tapi biasanya sebelum tu kita dah tengok dulu dah. Okey.
Dan kalau kesilapan dalam mewarna pula cikgu, mungkin ada kesilapan yang murid selalu lakukan dalam mewarna? Ada. Kadang-kadang lebih air. Okey, jadi basah kertas tu. Dia rasa dia buat lukisan. Dia rasanya bukan dia buat poster. Dia kan buat logo. Logo ni kita gunakan warna yang sangat-sangat minima. Air yang sangat minima. Kita hanya banyak gunakan color, warna tu sendiri. Dan warna yang legap sangat penting. Warna yang legap sangat penting sebab kita akan sapu sekali je lah. Tak payah nak sapu banyak-banyak kali. Betul. Contoh dia macam ni. Ini semi komprehensif. Kita dapat ideas macam mana nak buat. Okey, daripada semi komprehensif ni 3 segi je kan? 3 segi je kan? Kenapa 3 segi je? Kenapa tak bentuk lain? Sebab tak nampak sangat platinumnya. Tak nampak sangat tu, nak buat bentuk lain. Tak nampak kedai barang mewahnya. Kemewahannya tidak nampak, kurang terselah. Okey. Jadi bentuk lain cikgu nak tambah bentuk apa cikgu? Okey, daripada ni kita akan pergi kepada bentuk yang lebih komprehensif. Kita pergi pada bentuk komprehensif, mungkin kita akan sedikit amendments dan akan membawa banyak perubahan ya. Wow, okey. Apa tu cikgu? Okey. Nak amend tu? Rasanya bentuk diamond adalah yang lebih sesuai. So dekat sini kita akan buat sedikit potongan daripada yang 3 segi ni tadi. Saya rasa lebih baik kita potong sikit. Potong sini sikit, potong sini sikit. Dan kita akan dapat, ada bentuk diamond tak? Dah ada tu cikgu. Dia nampak bentuk, kalau kita potong sini sikit, dia ada nampak bentuk diamond kan? Jadi mungkin kita akan boleh proceed macam tu, kan? Betul. Macam mana? Sebab itu saya cakap this is process of develop. Jadi macam mana kita develop? Mungkin masih dalam semi komprehensif, kita boleh lagi perbetulkan sampai komprehensif. Okey. Dan cikgu, bila kita bercakap pasal logo ni kan cikgu, macam logo yang cikgu hasilkan ni merupakan salah satu logo korporat, betul cikgu? Ya, logo korporat. Kalau dia mewakili organisasi tu. Jadi kalau kata-kata platinum barang mewah tapi 3 segi. Apa signifikan dia kan? Signifikan dia tak ada. Jadi okey, selepas tu kita dah develop, kita terus potong dan saya dah siapkan yang dah potong. Jadi inilah dia bentuk diamond. Bila sudah potong. Dah potong jadilah dia macam potong. tu. Ya. Okey. Nampak bentuk diamond? Dia ada P, ada S, ada C. Betul. Okey. Dan bila cikgu dah potong, ini dah merupakan yang hasil akhir untuk lakaran penuh dia cikgu. Ini adalah semi komprehensif. Sorry. Ini adalah komprehensif. Komprehensif. Jangan semi komprehensif lagi cikgu. Terkejut saya. Kalau tu nanti lambat lagi nak siap kan? Kalau saya kena lukis balik, saya dah lukisan saya ni dah tak tahu dah bentuk apa dah ni. Klien tengok pun tak jadi. Kalau macam ni dia lebih clean, betul. lebih neat. Cuma kita kena masukkan elemen yang terakhir, warna. Betul. Kan? Dari sini. Sebelum kita buat part final ya. Dan untuk elemen warna kan cikgu, bila kita dalam lakaran penuh ni, untuk warna yang kita nak letak, adakah warna-warna tertentu? Lagi bila kita nak buat untuk corporate punya look ni. Betul. Warna memainkan peranan yang sangat penting. Okey. Dia memberi pelambangan. Pelambangan contohnya TV3. Warna biru, warna merah, warna kuning. Dia adalah warna nationality, warna kebangsaan. So dia represent, memanglah TV tu yang ketiga dekat Malaysia kan. Tapi TV3 tu adalah nationality dia is Malaysia. Jadi sebab tu dia gunakan 3 warna sebagai represent kepada negara Malaysia. Macam tu. Okey, kita balik pada kita punya logo tadi. Okey, kita dah siapkan yang ini. Jadi kita akan sambung lagi. Kita akan bega balik sikit-sikit dan juga kita akan mulakan proses mewarna. Kita akan menggunakan warna poster color. Poster color kita akan ada gunakan flat brush. Brush flat dan juga sedikit air untuk bancuh warna poster ni ya. Warna poster ni. Okey. Air jangan banyak sangat cikgu macam cikgu kata tadi, kesalahan murid selalunya air terlalu banyak. Okey. Sikit air sikit. Sedikit air. Sikit air saja. Ambil sikit. Baik.
Okey, sambil-sambil cikgu nak buat warna ni, nak menghasilkan sebuah warna ni, kita berhenti berehat dulu. Boleh cikgu? Boleh. Sebab saya pun nak buat saya punya warna juga. Nanti saya nak tunjuk hasil saya macam mana. Tak nak tunjuk sekarang. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Nabi SAW ni demam dia lebih lagi berat. Bacaan Al-Quran ni dia mempunyai gelombang yang menenangkan. Salat yang paling berat dirasakan ke atas golongan orang munafik ini adalah salat Isya. Sebagaimana kita maafkan orang, Allah juga akan maafkan kita. Kita sayang dia kerana Allah, dia sayang kita kerana Allah. Itu satu nikmat yang paling besar. Mina doakan untuk Abang dan Umi panjang umur. Allah sayang. Didik TV KPM. Hello Malaysia, saya Tanya Hudson, pencerita seni hiburan tempatan. Disebabkan pandemik, aktiviti hiburan saya tersekat. Tapi saya sangat bersyukur kerana kita semua akan menerima vaksin tak lama lagi. Saya sendiri akan mendaftar dengan awal untuk vaksinasi. Saya syorkan anda semua pun begitu. Vaksin ini melindungi diri kita, ekonomi kita serta industri masing-masing. Ambil vaksin untuk lindungi diri kita, komuniti dan ekonomi. Lindung diri, lindung semua. Kembali bersama kami di Aktif Didik TV dan ini episod Kemahiran Sukan Hoki. Medan asas dalam sukan kriket kemahiran sukan olahraga. Ini masa untuk kita belajar kemahiran sukan. Jom. Tahukah anda kita masih terdedah kepada bahaya wabak COVID-19? Amalkan langkah pencegahan dengan menghindarkan diri kita daripada 3C. Elakkan tempat yang sesak dengan tidak menyertai aktiviti yang melibatkan orang ramai dan berkumpulan. Elakkan tempat tertutup dan amalkan norma baharu dengan menjalankan aktiviti harian dan pekerjaan secara dalam talian dan dari rumah. Elakkan kontak rapat dengan mengamalkan penjarakan sosial dan kerap menjaga kebersihan diri. Ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah melalui Didik TV KPM, pendidikan maya yang meliputi kurikulum kebangsaan, dikendalikan oleh guru-guru berpengalaman untuk murid-murid prasekolah, rendah dan menengah. Pembelajaran kini lebih menyeronokkan bila-bila masa di mana jua. Hanya di NTV7. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir bersama dengan Cikgu Tun. Cikgu, tadi masa kita sedang berhenti berehat, Cikgu dah warna satu huruf dah, huruf S. Betul Cikgu? Warna dengan warna merah. Dengan warna merah. Okey. Saya dah warna merah. Lepas tu kita boleh touch up lagi sikit-sikit. Yang penting dia adalah berbentuk flat. Maknanya tak ada nampak berbelang-belang, tak nampak ada kalau orang sekarang cakap kantil lah, nampak kan. Nampak dia sangat sharp. Tak ada comot-comot keluar garisan. Yang ini antara kriteria yang diambil untuk pemakahan. Jadi sangat penting. Kita gunakan warna.
poster color. Dia cakap tadi dia berwarna legap. Jadi dia tak ada nampak berbelak-belak. Jadi warnakan dengan warna yang betul. Jangan gunakan banyak air, gunakan banyak warna. Kita gunakan banyak warna. Bukannya banyak air, sebab memang basic dia adalah air. Tapi kita gunakan sikit air, banyakkan warna. Okey. Dan untuk warna ni pun saya kira untuk menghasilkan satu yang flat tu, mainan ataupun pemilihan berus juga mainkan peranan yang penting. Ya, betul. Kita ada, kalau kita tengok, kita ada rounded brush, kita brush berus bulat. Tapi saya tak prefer pakai yang ni lah. Saya lebih suka pakai flat brush sebab kita nak buat garisan lagi mudah. Nak buat garisan yang tepat, lagi mudah. Saya suka pakai flat brush. Tapi ikut kesesuaian sebenarnya, bukannya semestinya saya kata flat brush semua orang kena pakai flat brush, bukan. Dia ikut kesesuaian. Maknanya kalau dia rasa dia lebih selesa pakai rounded brush, dia pakai round brush, tak ada masalah. Bergantung lah ya. Bergantung. Yang penting adalah hasil akhir dia. Hasil akhir ni, apa yang terjadi. Okey. Ini dah selesai satu huruf S. S. Okey. Kita masih ada 2 huruf lain, cikgu. 2 huruf lain. Jadi kita tengok sebab saya dah siapkan juga. Okey. Tengok. Huruf P dan juga C. S. So saya dah revealkan, saya dah nampakkan kedua-duanya telah ada warna kan. Okey, kenapa saya pilih warna ni? Kenapa cikgu? Ini macam warna TV3 ni cikgu. Macam warna merah, TV3 biru, kuning. Okey. Company ni, syarikat ni adalah syarikat 100% kepunyaan Media Prima. Maksudnya PSC ni Media Prima punya juga. Bukanlah juga macam tu. Sebenarnya saya nak buat PSC ni adalah syarikat yang berasal daripada Malaysia. Okey, warna kebangsaan lah. Warna kebangsaan. Cikgu kata tadi. Yeah. Warna bendera kita. Okey, kalau ikutkan, saya dah siapkan satu. Saya dah siapkan dengan presentation ataupun lukisan persembahan. Kita dah siapkan. Kepingan mountain board, kita dah lekat menggunakan gam yang ni. Kita ada gam ni. Gam ini lebih bersih, dia panggil spray mount. Spray je boleh lekat terus jadi macam stiker. Okey. Ni cikgu Dia lebih bersih dan lebih kemas lah. Dia sebenarnya tak adalah comot-comot. Kalau kita spray dekat belakang kertas ni tadi, kita dah potong siap-siap, kita dah spray kat belakang ni, kita boleh lekat terus. Okey. Ciri-ciri logo yang baik mestilah direkas-rekas mungkin. Mana paling ringkas kita boleh. Dia adalah unik, dia ada profesional dan asli. Dia melambangkan identiti tepat untuk organisasi dan dia adalah juga hak milik dari segi undang-undang, dia panggil registered trademark. Okey, dan juga dapat disampaikan penerangan berkenaan dengan asalnya, nilai dan kualiti dia. Okey, lepas tu kalau seboleh mungkin untuk logo kita gunakanlah warna yang minimum. Sama ada 2 ataupun 3 warna. Kalau kata lebih daripada tu, dia jadi macam semak sikit lah. Dia jadi, bukan tak boleh pakai, boleh pakai. Sekarang ni kita dah melampaui zaman kan, kita boleh pakai. Cuma seboleh mungkin untuk logo korporat, logo yang baik, itulah 2 ataupun 3 warna. Okey, secara keseluruhannya logo adalah gubahan grafik. Dia semuanya adalah gubahan grafik yang diringkaskan. Okey, diringkaskan dari segi bentuk dan rupa asalnya. Okey. Punya nilai keunggulan sesebuah syarikat perniagaan kerana dapat membantu mempromosikan jenama. Contohnya macam ni, dia dapat promosikan jenama lah dari segi bentuk dia, bentuk diamond. So, more or less orang tahu, diamond, bentuk diamond. Mungkin dia adalah syarikat berkaitan dengan jewellery, barangan kemas. Okey. Jenama brand conscious promotion. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dekat sebuah logo tu dia ada TM. Betul? Dia ada tulis TM. Maksudnya trademark lah. Dia trademark. Maknanya dia telah register, dia telah didaftarkan dan tak boleh tiru. Tak boleh tiru. Jangan tiru. Dia ada TM, ada satu lagi, apa lagi ya? Satu lagi tu? C, copyright cikgu. C, copyright. Dia ada copyright. Copyright pun tak boleh tiru. Tak boleh suka-suka tiru. Nanti syarikat tu boleh saman di balik. Betul. Jadi berhati-hati cikgu dalam kita menghasilkan sebuah logo juga. Sebab walaupun saya cakap tadi kita boleh tengok dekat dalam Google, kita boleh cari idea.
kita pun kena berhati-hatilah dalam membuat sebuah rujukan itu. Okey, terima kasih banyak Cikgu Tun untuk perkongsian hari ini. Terima kasih juga kepada Didik TV yang panggil saya. Ya, terima kasih. InsyaAllah lepas ni kita akan panggil lagi Cikgu Tun untuk berkongsi ilmu lagi tentang reka bentuk teknologi ni. Kita akhiri kelas mahir kita, dan kepada anda di rumah, terima kasih kerana menonton sehingga ke hujung rancangan. Tapi jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada satu lagi subjek. Kita nak belajar bahasa Inggeris untuk murid-murid prasekolah dan juga untuk murid-murid pendidikan khas. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum.